ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Datuk Salim bin Shuaib alias Hamid, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor. Yang Mulia Raja Ahmad Syahril Iskandar bin Raja Salim, Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Negeri Selangor Berhad. Yang Berusaha Encik Yong Kai Ping, Ketua Pegawai Eksekutif SIDEK Sendirian Berhad. Yang Berusaha semua pegawai pengurusan Permodalan Negeri Selangor Berhad. Seterusnya, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, wakil-wakil media yang dihormati sekalian. Pertama sekali, majlis merakamkan penghargaan serta mengalu-ngalukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Div-Div Kehormat serta para hadirin ke Majlis Pelancaran Modal Teroka PNSB dan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Permodalan Negeri Selangor Berhad dan SIDEK Sendirian Berhad pada pagi yang mulia ini. Dan semoga majlis mendapat keberkatan. Majlis dengan segala hormatnya menyebut dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Haji Bahari dari Yayasan Islam Darul Ihsan untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan ada di antara kalian doa ini diangkat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabi Mustafa ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa liwajhika wal karimi wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu agar program yang dirancang ini dapat dijalankan dengan sempurna, dan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, kurniakanlah kerahmatan kepada kami dengan cuaca yang baik sepanjang program ini dijalankan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh keberkatan ini, ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dan memberi kelancaran sempurna Majlis Pelancaran Modal Teroka PNSB dan majlis menandatangani memorandum persefahaman bersama SIDEK Sendirian Berhad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Sesungguhnya kami insan yang sangat kerdil, ya Allah. Kau perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Allahumma ya hafizu ya raqib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, hindarkanlah kami dari segala keburukan, dan selamatkanlah
kami dari segala kejahatan. Jadikanlah kami hamba yang beriman, supaya kami tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat negara kami, khususnya negeri Selangor yang tercinta ini, ya Allah. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepada-Mu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan, keselamatan dan kesihatan kepada saf-saf kepimpinan kerajaan negeri Selangor yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Ya Allah, jadikanlah negeri Selangor ini negeri yang baik, ya Allah, mempunyai hasil yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, penduduk yang sejahtera dan aman damai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas pimpinan doa sebentar tadi. Para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Mulia Raja Ahmad Syarif Iskandar bin Raja Salim, Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Negeri Selangor Berhad, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, Yang Berhormat Datuk Salim bin Soeb, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Yang Berusaha Encik Yong Kai Peng, Ketua Pegawai Eksekutif SIDEK Sdn Berhad, Yang Bahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada hari ini sempena Majlis Pelancaran Modal Teroka PNSB serta majlis menandatangani MOU di antara PNSB dan rakan strategik kita SIDEK. Sesungguhnya kehadiran yang bahagia tuan-tuan, datuk-datuk, puan-puan sekalian mencerminkan komitmen yang tinggi. Setinggi-tinggi juga penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor yang telah sudi dan dapat meluangkan masa hadir bersama kita pada hari ini. Para hadirin yang saya muliakan, apa itu modal teroka atau venture capital dan mengapa PNSB melaksanakan inisiatif ini? Sebagai satu cara untuk memacu pertumbuhan syarikat atau startup companies, kerajaan negeri telah meluluskan saiz dana keseluruhan dalam 100 juta ke dalam dana inovasi negeri Selangor. Dana inovasi merupakan penyediaan modal yang disediakan untuk membantu syarikat pemula di negeri Selangor meningkatkan lagi usaha keusahawanan serta menyokong pelanrangsangan ekonomi negeri bagi mengurangkan kesan ekonomi akibat pandemik COVID. Alhamdulillah, PNSB telah diberi mandat untuk menerajui dan menceburi dana modal teroka bagi negeri Selangor. Ini adalah merupakan satu bidang yang baru di mana pada amnya pembangunan hartanah merupakan merupakan perniagaan teras kepada PNSB. Tetapi langkah baru oleh PNSB adalah selari dengan strategi syarikat untuk mempelbagaikan sumber pendapatan menerusi bidang perniagaan baru. Suka cita saya maklumkan bahawa PNSB merupakan anak syarikat kerajaan negeri yang pertama di Malaysia yang mengendalikan modal teroka dengan disokong penuh oleh kerajaan negeri Selangor. Langkah mengendalikan modal teroka ini adalah satu inisiatif dan tindakan yang dapat merangsang pertumbuhan sebuah syarikat pemula di samping dapat menyantuni usahawan yang berpotensi meningkatkan dan memajukan perniagaan mereka. Modal teroka ini akan dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa pertama adalah 30 juta.
sebagai dana permulaan dan disasarkan untuk dilaburkan sepenuhnya dalam 3 tahun yang pertama. Fasa pertama, dana modal teroka ini mempunyai tempoh 7 tahun dan PNSB akan mempunyai kepentingan dalam bentuk equity dengan syarikat yang dilaburkan. Peruntukan untuk fasa kedua dan seterusnya adalah 70 juta di mana ia akan diaktifkan selepas fasa 1 menunjukkan hasil yang positif. PNSB telah menubuhkan anak syarikat yang baru iaitu PNSB Innovation Ventures Sdn Bhd untuk menguruskan dana dan pelaburan yang akan dilakukan. Para hadirin sekalian, untuk tujuan tersebut, keutamaan pelaburan disasarkan kepada syarikat pemula berpotensi di dalam sektor berkaitan teknologi seperti PropTech, EduTech, FinTech dan AgriTech. Selain dari memberi pulangan serta keuntungan, syarikat pemula yang dipilih harus mempunyai produk atau servis yang selari dengan agenda pembangunan dan kemajuan negeri. Untuk fasa 1, fokus akan diberikan kepada syarikat pemula di peringkat seed sehingga ke Series A, di mana saiz setiap pelaburan adalah di antara RM500,000 sehingga RM5 juta. Pelaburan modal teroka ini bersifat jangka panjang dan untuk melengkapkan kerjasama dan kolaborasi, PNSB menjalinkan hubungan erat dan strategik bersama pemain-pemain industri dan pihak-pihak berkepentingan di dalam ekosistem pemula. Buat masa ini, PNSB telah menjalinkan hubungan erat dan bekerjasama dengan pemilik program-program accelerator seperti Peranti, SIDEC, syarikat modal teroka yang lain seperti The Hive, Ficus Group, Capital dan Baustage Digital, agensi pengawal selia seperti Suruhanjaya Security serta persatuan industri seperti Malaysia PropTech Association. Para hadirin yang dihormati, langkah mengendalikan modal teroka ini merupakan satu inisiatif dan tindakan yang positif di samping dapat membantu usahawan-usahawan. Dan seperti contoh, ia akan memberikan faedah dari segi akses kepada program-program PNSB. Sebagai contoh, aplikasi dan servis beberapa syarikat pemula telah dikenal pasti untuk diguna pakai dalam platform Selangor atau PLATS yang akan memberi manfaat kepada InsyaAllah pada mungkin tahun depan lebih 20,000 orang penjaja yang telah berdaftar dengan PLATS. Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation atau SIDEC merupakan sebuah agensi kerajaan negeri di bawah bidang kuasa Jawatan Kuasa Tetap Perdagangan dan Pelaburan Selangor dan merupakan anak syarikat Invest Selangor Berhad. SIDEC diberi mandat untuk menerajui transformasi digital Selangor sebagai hub digital ASEAN. Sebagai sister company di bawah Kerajaan Negeri Selangor adalah menjadi harapan PNSB untuk menjalinkan hubungan kerja yang lebih erat dengan SIDEC sebagai rakan strategik. Ini merupakan satu pendekatan yang akan memberi impak yang ketara, insya-Allah. Pada hari ini, kita juga bakal menyaksikan majlis menandatangani perjanjian MOU di antara PNSB dan SIDEC, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar akan menjadi saksi utama. Tujuan perjanjian dimeterai adalah bagi mewujudkan kefahaman bersama SIDEC terhadap faedah dan peluang bekerjasama antara lain sinergi di antara PNSB dan SIDEC dari segi kekuatan perniagaan, produk atau servis yang berkaitan dengan perkhidmatan kedua-dua syarikat. Malah PNSB dan SIDEC juga akan turut menyokong aktiviti ekosistem pendigitalan Selangor dengan memperuntukkan bimbingan, modal dan akan kongsi perniagaan sebagai salah satu elemen memperkasakan PKS dan syarikat-syarikat pemula. Para hadirin yang dimuliakan, sebelum saya mengakhiri ucapan, ingin saya merakamkan sekali lagi ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Selangor dan semua pihak yang telah membantu menjayakan program pada pagi ini. Khususnya pada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, SIDEC, serta semua pihak yang telah memberi kerjasama dan komitmen yang tidak berbelah bagi dalam menjayakan majlis ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Negeri Selangor Berhad. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Di jemputan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian,
Seterusnya, majlis dengan penuh hormat dan ta'zimnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Salim bin Soeb alias Hamid, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Yang Mulia Raja Ahmad Syahrir Iskandar bin Raja Salim, Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB, Yang Berusaha Encik Yong Kai Peng, Ketua Pegawai Eksekutif SIDEX Sdn Berhad, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu di majlis yang mulia pada pagi ini bagi menyaksikan pelancaran modal teroka PNSB ataupun Venture Capital PNSB dan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara PNSB ataupun Permodalan Negeri Selangor Berhad bersama dengan SIDEX Sdn Berhad. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PNSB di atas jemputan ini serta tidak lupa ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua tetamu jemputan yang turut hadir pada hari yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebagaimana dalam ucapan CEO sebentar tadi, dengan temeterainya perjanjian ini ataupun persefahaman ini dan juga pelancaran pada hari ini, Selangor merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang mempunyai kapasiti dan mempunyai agensi ataupun vehicles, alat untuk kita melancarkan program venture capitalist kita ataupun melancarkan program modal teroka yang dibiayai oleh dana kerajaan negeri. Ini sebenarnya selari dengan beberapa ucapan saya ketika belanjawan tahun 2020 dan 2021, di samping dalam beberapa ketika kita berdepan dengan peristiwa COVID-19. Di antara perkara dan hikmah yang terkandung di dalam COVID-19 adalah kita dapat mencuba serta mengenal pasti keupayaan digitalisasi di dalam negeri dan negara kita. Kadang-kadang usaha-usaha itu mengalami beberapa pengalaman baru, pengalaman yang tidak kita sangkakan. Kalau kita lihat beberapa syarikat-syarikat modal teroka yang tumbuh sejak 2001, 2002 dan 2003 seperti Cradle yang telah belanja lebih 300 juta, Malaysia Venture Capital sebagainya yang telah melahirkan ramai syarikat-syarikat dan syarikat-syarikat pemula dan juga mengenal pasti syarikat-syarikat pemula termasuk Aerodyne dan sebagainya. Pada ketika itu mereka tidak mempunyai pengalaman dan mungkin market pada ketika itu tidak lagi biasa dan tidak lagi terbiasa dengan perkara tersebut. Namun pada hari ini, saya kira selepas beberapa ketika dan pelancaran program seperti Smart Selangor ataupun Negeri Pintar Serantau yang kita umumkan menjelang tahun 2025 nanti, semenjak 2015 dan 2016 lalu, beberapa pengalaman kita dalam penggalakan dan juga pengupayaan program-program Smart State dan juga dalam tidak ketinggalan ketika pengalaman ketika COVID-19 yang telah memaksa kita untuk hidup dalam era digital ataupun hidup di dalam digital ataupun di dalam talian, telah memberikan satu peluang yang besar dan peluang itu adalah tempoh yang matang sekarang untuk anak syarikat kerajaan negeri dan kerajaan negeri terlibat secara modal teroka ataupun terlibat dengan modal teroka. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, dengan wujudnya PNSB sebagai sebuah syarikat modal teroka pada hari ini atau terlibat secara langsung dalam program modal teroka pada hari ini, kita sebenarnya melengkapkan hampir keseluruhan titik untuk pembudayaan dan pemberdayaan perniagaan baru ataupun perniagaan yang boleh menceburkan diri dengan kehidupan digitalisasi dan juga akan melengkapkan ekosistem kepada cita-cita kita menjadi sebuah smart state. Smart state, sebagaimana yang saya sebut, banyak kali bukan hanya terkandung di dalam teknologi terkini yang kita dapat beli dan kita dapat guna pakai. Bukan hanya boleh diukur dengan pengupayaan digital kerajaan dan juga pengurusan kerajaan, tetapi juga harus diukur dengan kehidupan rakyat dan kehidupan masyarakat.
Baru-baru ini sewaktu saya adakan mesyuarat jawatankuasa tetap Smart State ataupun negeri pintar yang telah kita tubuhkan semenjak daripada tahun lepas, kita dapati secara keseluruhannya sebenarnya kesediaan rakyat dan masyarakat dalam negeri Selangor dan di Lembah Kelang bolehlah dikatakan telah melebihi 70 hingga 80% untuk hidup dalam kehidupan pintar. Tadi yang berhormat, yang berbahagia Daraja Syarif sebut tentang PLATS. Itu pengalaman yang selalu saya sebutkan. Bila kita buat PLATS, imajinasi kita ataupun hipotesis kita ataupun anggapan kita, syarikat-syarikat ini yang berlumba-lumba nak masuk. Dan kita takut tidak ada tempahan daripada rakyat ataupun daripada masyarakat pada ketika itu. Selain daripada perkara ini baru, kita terpaksa bersaing dengan Grab, kita terpaksa bersaing dengan Foodpanda dan sebagainya. Kita juga adalah sebuah syarikat ataupun PLATS adalah platform baru yang baru diperkenalkan kira-kira 1 minggu 2 minggu sebelum Ramadan tahun 2020. Namun daripada segi jumlah tempahan yang kita perolehi PLATS pada hari pertama sudah lebih daripada 1,000 tempahan. Itu sangat mengejutkan, tetapi apa yang berlaku ialah merchant-merchant kita not ready ataupun tidak bersedia ke arah tersebut. Sebab itu sebenarnya kerajaan negeri mengambil langkah yang betul bila kita lahirkan SciTech sebelum jadi SIDEC. SciTech kita tubuhkan pada tahun 2015, 2016 lebih kurang begitu. Di tahun-tahun tersebut kita ingin meneroka apa yang dipanggil sebagai e-dagang. Kerana kita dapati ruang ini tidak diteroka benar-benar oleh syarikat dan juga perniagaan. Mujur kita mulakan SciDEC, kita telah lancarkan program seperti 100 apps sebagai contoh, dan kita telah melatih saya rasa beribu-ribu syarikat-syarikat pemula dan membuat program-program pecutan ataupun acceleration yang kita telah kumpulkan bakat-bakat dan juga kita telah membuat penilaian. Dalam masa yang sama kita telah menggabung jalin dengan syarikat-syarikat venture capital yang lain seperti Penjana dan kita hubungkan dengan The Hive dan sebagainya. Dan ini sebelum ini kita bergantung dengan dana luar untuk melengkapkan keberhasilan dan kemenjadian terhadap syarikat-syarikat startup yang kita kenal pasti. Tetapi pada hari ini apabila saya sangat gembira bila PNSB sendiri hadir, terima kasih. PNSB sendiri hadir dan juga bersedia untuk menyahut cabaran kerajaan untuk kita melaksanakan program modal teroka. Dan sebenarnya kita rasa berbangga kerana Selangor merupakan antara negeri yang satu-satunya saya percaya mempunyai vehikel dan juga kelengkapan untuk kita membantu syarikat-syarikat pemula ataupun startup-startup yang saya rasa telah teruja khususnya dalam dunia digital dan sikit sebanyak ia adalah dibantu oleh keadaan pandemik ataupun COVID-19 yang lalu. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, namun begitu dalam retreat, dalam penerokaan macam biasa, di antara keterujaan dengan konservatisme itu kadang-kadang kita perlu ada sedikit keseimbangan, terutama dalam penelitian risiko. Namun begitu kita tidaklah sebagaimana syarikat-syarikat modal teroka yang lama ataupun yang baru-baru mula ingin mencebur, yang mungkin 8 tahun, 10 tahun dulu, mereka lebih mencabar sebab tidak ada pengalaman, tidak ada penilaian. Pada hari ini saya rasa venture capital yang kita tubuhkan ini, waktu saya sebut kita telah matang, kerana kita boleh ada perbandingan. Malahan kita boleh ada khidmat nasihat dan pertemuan dengan syarikat-syarikat yang lain sebagaimana yang ada, dan ini akan memberi pengajaran kepada kita supaya penilaian risiko terhadap pelaburan yang kita akan lakukan itu akan benar-benar dapat dikurangkan. Ini biasa. Sebab biasanya bila kita sebut modal teroka ataupun venture capitals, labur 10 yang berjaya 2. Labur 20 yang berjaya 3. Tetapi kejayaan 2 atau 3 itu akan melampaui pelaburan 20 dan 30. Mungkin 20 dan 30 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, antara cabaran penting negeri Selangor selepas saya ambil alih khususnya pada tahun 2018 yang selalu kita bincangkan ialah bagaimana ingin mencari sumber dan hasil baru. Dan pihak kerajaan negeri selalu memikirkan bagaimana setiap projek besar yang bernilai tinggi ataupun ada nilai perniagaan yang berjangka panjang
di dalam negeri harus ada keterlibatan kerajaan negeri minimum di antara 20 hingga 30%. Kalau kita ada hasil, kita ada kualiti seperti tanah, kita ada aset seperti tanah ataupun bangunan, aset-aset itu akan kita gunakan sebagai peluang pelaburan kerajaan negeri untuk recurring income ataupun untuk pendapatan secara berskala ataupun pendapatan secara berkadar pada tiap-tiap tahun yang mendatangkan hasil baru pada kerajaan negeri. Tapi dalam venture capital ini, modalnya mungkin tidak ada tampak tanah, mungkin tidak ada dampak bangunannya, tetapi ia bergantung dengan apa yang disebut tentang idea dan teknologi. Justru kita harus cukup inovatif, kita harus cukup kreatif, dan kita patut cukup menyedari tentang pasaran dan pasaran masa depan. Ini satu perkara yang satu cabaran kepada kita sebab membaca masa depan ini kadang-kadang 100% betul dan nasib-nasib saja. Ada juga 100% total salah. Jadi ini telah berlaku dalam banyak penilaian investment yang kita lihat sebelum ini. Dan kita lihat macam Grab sebagai contoh adalah syarikat yang dilabuhkan di peringkat awal dan akhirnya bertapak di negara jiran. Walaupun sekarang ada orang kata Grab sudah mula menimbang untuk menyertai perniagaan lain ataupun nampak tahap dan juga stagnannya, tapi paling tidak perkembangannya itu bermula dengan MyTaxi dan menjadi satu jaringan yang besar dan sekarang sampai memiliki aset seperti Jaya Groceries. Jadi ini satu perkara yang sewajarnya kita sedar, membaca dan juga mengenal pasti pasaran masa depan. Ataupun kita menjadi pencipta kepada pasaran masa depan. Inilah satu cabaran penting kepada kita. Dan ini kalau nak dibandingkan dengan kaedah membaca risiko yang bagaimana lazim dan konservatif di dalam penilaian risiko syarikat biasa, pelaburan bagi sebuah syarikat, dan saya rasa tak ada hukumnya lagi. Hukum tu kita kena buat sendiri, tetapi maknanya dengan dunia yang kita panggil sebagai smart state, ia akan diuja dan dia akan dipadu dengan apa? Dia akan dipadu dengan data. Dia akan dipadu dengan analisa. So analisa data, maklumat, bukan lagi membaca pasaran, hanya membaca turun naik market, tetapi melihat perkembangan keseluruhan daripada isu seperti climate change sampailah isu geopolitik seperti Ukraine dan Rusia, hinggalah kepada isu-isu serantau dan juga bagaimana perkembangan demografi di antara pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Mari kita lihat contoh Selangor. Selangor dalam tempoh 6 tahun akan datang akan berdepan satu risiko. Risiko apa? Menangani warga emas sebagai contoh. Bagaimana warga emas harus ditangani selepas kita lihat lifespan masyarakat meningkat. Untuk laki-laki saja sekarang lifespan-nya telah meningkat menjadi lebih 78 atau 79. Wanita 78. Laki-laki kurang sikit lah 75 sebab dengar bebel mungkin banyak kan. Jadi tapi apa yang kita perlu cabaran kita ialah bagaimana sebab kadar kelahiran kita masih lagi rendah. Kadar kelahiran kita less than 2. 1.9. Mungkin ada 2 dan 3, mungkin ada 1. Dan maknanya piramid kita akan dalam keadaan piramid yang tidak stabil. Piramid penduduk mana saya dengan populasi kita pada menjelang 10 tahun akan datang. Dan sekarang kita kena lihat macam mana Jepun menangani perkara ini dan Korea menangani perkara ini. Dan inilah juga sebenarnya kita kena accelerate our companies dan juga syarikat-syarikat bermula supaya menangani isu sosial seperti ini sebagai contoh. Dan juga bagaimana memastikan kerja yang lebih efektif dan efisien. Sebab di masa depan, satu orang hari ini mungkin perlu menjaga 2 orang. Atau 3 orang membiayai 2-3 orang. Tetapi kalau yang produktif adalah rendah sebab kadar kelahiran rendah, yang hidup tua makin lama dan makin panjang, maknanya satu orang mungkin terpaksa menanggung lebih daripada 3 dan 4 orang dalam satu masa. Termasuk mereka yang tidak bekerja dan anak-anak yang sedang membesar pada ketika masa produktif mereka. Jadi saya percaya ini cabaran-cabaran yang kena dilihat. Sebab tu saya sentuh tentang demografi. Kita tengok tentang climate change. Kita berdepan dengan bencana banjir tahun lepas. Apa yang masalah? Masalahnya adalah alert system. Dan bagaimana alert system itu ingin dipasarkan dan ingin
dikemukakan kepada tawaran. Dan kita lihat kepada geopolitik. Geopolitik adalah masalah makanan. Saya lihat SIDEC sebagai contoh telah melatih beberapa syarikat. Hava sebagai contoh. Bukan satu lah. Ada a few lagi. Ada Kapitani sebagai contoh. Ini semua akan membantu kita untuk memasarkan dan juga menyediakan bekalan makanan yang menyeluruh ataupun bekalan makanan yang berkekalan dalam keadaan urbanisasi di negeri Selangor. Kita bukan seperti negeri Pahang, masih ada banyak kawasan tanah, ataupun Sabah Sarawak yang mempunyai ample size of land yang boleh digunakan sebagai kawasan pertanian kalau sesuai soilnya dan juga sebagainya. Jadi saya percaya dengan langkah ini, walaupun nampak 30 juta tu kecil berbanding dengan venture capital di tempat lain, tapi saya rasa it's a good start. Dan good start ini kita boleh kenal pasti a list of company yang ada dalam SIDEC dulu. Kalau dan jangan terhad pada SIDEC, sudah pasti kita boleh buka kepada yang lain juga. Tapi yang pentingnya adalah apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita menilai risiko itu berdasarkan kepada future market and even that we can create the market. Dan ini akan memberikan kekuatan kepada kita supaya syarikat-syarikat ini, dan ini adalah sebahagian secara natural akan mengembangkan dan membangunkan apa yang kita panggilkan sebagai kehidupan smart. Kehidupan smart bukan hanya dibangun dengan kita buat CCTV, our command center, kita buat pusat pelaporan kerosakan jalan, kita membuat command center yang besar, yang agam, yang mempunyai skrin yang bersambung dekat 30-40 skrin. Tetapi juga kehidupan rakyatnya yang berpindah ke arah digital, dan tugas kerajaan adalah memacu dan mengarah atau menghala kepada rakyatnya. Dan alhamdulillah saya lihat semua sudah mungkin faham dan teruja untuk bersama-sama pada hari ini. Jadi saya juga rasa berbangga pada hari ini kita memulakan bukan dengan kosong. Sebab venture capital kita bukan mula baru nak cari. Kita sudah ada SIDEC sebagai contoh, sebagai pencari dan juga pengesan bakat awal. Malahan membuat latihan, membuat hackathon dan sebagainya, yang mana kita sudah ada feeders untuk diisi. Dan bagi pihak SIDEC pula dah rasa lega, tidak lagi bergantung dengan federal funds ataupun try dapat from the market. Walaupun sebenarnya lebih baik, saya lebih percaya sebenarnya market yang spend, sebab dia akan lebih natural, akan memenuhi keperluan bisnes. Ini sometimes government ni ada limitation. Limitation dia apa? Limitation dia government will spend untuk memenuhi cita-cita dan juga garapan kerajaan. Itu betul. Tetapi persoalannya, adakah ia betul-betul memahami market? Dan ini sebenarnya cabaran kepada PNSB dan juga kepada syarikat yang akan dibentuk nanti ataupun venture capital kita, bagaimana ia melihat dan dia kena keluar daripada rangka-rangka biasa. Dan kerjasama ini, dan nanti kita boleh kerjasama dengan departmen-departmen yang lain, dan ia akan menepati kepada satu ciri yang selalu disebut tentang smart state, iaitu kita tak boleh bekerja in silos. Maknanya kita kena kerja hand in hands. We have to work together. Kita kena lihat bersama, dan dengan kaedah itu barulah nantinya kita akan dapat yang dipanggil sebagai data. That's more data that we analyze, that more accurate that hypothesis we can do it, more accurate finding that we can determine. Ini satu perkara yang penting yang saya rasa harus dikekalkan, dan saya rasa sangat gembira malahan kita boleh melihat keterujaan itu dengan lahirnya unicorn di negeri Selangor, syarikat Kasom. Dan malahan kita ada beberapa syarikat seperti Droppy yang boleh berkembang menjadi unicorn ataupun yang dipanggil sebagai Sinicorn di masa depan. Jadi Selangor Accelerator Program 2022 dan sebagainya, ini akan menjadi platform kepada PNSB ataupun venture capital ini untuk melihat, dan seterusnya akan menjadi satu pelengkap. Kalau dulu accelerate, kita terpaksa meraba-raba di luar, kita terpaksa merayu di dalam. Now we accelerate, at least kita boleh memulakan di peringkat awalan. Sebelum mereka sampai unicorn, they can reach to unicorn, dan mereka mengetahui bahawa mereka dibantu dengan kerajaan negeri dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan pelancaran modal teroka PNSB. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor kekal di atas pentas
untuk meneruskan atau cara seterusnya. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Majlis diteruskan dengan pelancaran modal teroka venture capital permodalan negeri Selangor Berhad. Majlis menyebut Yang Mulia Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Negeri Selangor Berhad untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor menyempurnakan majlis pelancaran tersebut. Dipersilakan. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri meletakkan tapak tangan di atas pengimbas sebagai simbolik gimik pelancaran tersebut. Pelancaran modal teroka venture capital permodalan negeri Selangor Berhad dimulakan dengan kiraan 3, 2, 1. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas pelancaran sebentar tadi. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal di atas pentas bagi meneruskan atau cara. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Permodalan Negeri Selangor Berhad dan SIDEK Sendian Berhad. Untuk menyempurnakan majlis menandatangani memorandum persefahaman tersebut, majlis menyebut dan mempersilakan Yang Mulia Raja Ahmad Syarif Iskandar bin Raja Salim, Ketua Pegawai Eksekutif PNSB, Yang Berusaha Encik Yong Kaiping, CEO SIDEK, Yang Berusaha Encik Muhammad Nizam bin Haji Yaakob, Setiausaha PNSB, dan Yang Berusaha Puan Zulaikha binti Zulkifli, Setiausaha SIDEK untuk naik ke pentas mengambil tempat menyempurnakan majlis menandatangani memorandum persefahaman tersebut. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Salim bin Shuaib Elias Hamid, Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman tersebut. Dipersilakan. Untuk makluman para hadirin, PNSB adalah syarikat modal teroka pertama di Malaysia yang disokong oleh Kerajaan Negeri Selangor. PNSB juga telah menubuhkan anak syarikat baharu iaitu PNSB Innovation Venture Sendian Berhad untuk mengurus dana dan pelaburan yang akan dilakukan. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, majlis menandatangani memorandum persefahaman dimulakan. Majlis diteruskan dengan pertukaran dokumen memorandum persefahaman di antara PNSB dan SIDEK Sendian Berhad yang akan disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor.
Satu tepukan kepada Yang Amat Berhormat dan juga hasrat yang telah dimeterai pada hari ini. Hadirin sekalian, seterusnya dipersilakan Dewan Hormat untuk ke hadapan pentas menyempurnakan sesi bergambar kenang-kenangan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan penyampaian cenderamata. Majlis menyebut dan mempersilakan Yang Mulia Raja Ahmad Syarif Iskandar bin Raja Salim, Ketua Pegawai Eksekutif PNSB, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan. Dan seterusnya cenderamata kepada Yang Berusaha CEO SIDEC untuk menerima cenderamata daripada PNSB. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dengan penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka sempurnalah sudah majlis kita pada pagi ini. Seterusnya dipersilakan Yang Mulia Ketua Pegawai Eksekutif PNSB untuk mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bersama Dewan Hormat untuk turun daripada pentas bagi menyempurnakan sesi sidang media di luar Dewan Ballroom A di sudut kanan ruang lega. Dipersilakan. Dan kepada semua para hadirin dan juga tetamu jemputan adalah dipersilakan untuk mengambil tempat di meja jamuan bagi bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor menikmati jamuan makan tengah hari selepas selesai sesi sidang media Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Dipersilakan.